Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murid-murid yang dirahmati Allah, kelas bersama Ustazah Salina pada kali ini tajuk rujuk penawar bagi talak. Ya. Benda yang terpisah kemudian bercantum kembali. Okey, dah bersedia murid-murid? Baiklah, pada paparan ini kita akan melihat beberapa perkara iaitu maksud rujuk, rukun rujuk dan hukum yang berkaitan dengan rujuk. Apakah maksud rujuk? Kita lihat dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, rujuk bermaksud kembali. Ya? Sebab perkataan rujuk, kata asalnya ialah raja'a dalam bahasa Arab yang bermaksud kembali. Dari segi istilah pula ialah mengambil kembali isteri yang telah diceraikan. Suami mengambil kembali isteri yang telah diceraikan. Ya? Ambil balik isteri tu. Okey. Rukunnya pula suami. Bila ada suami, mestilah ada isteri. Dan satu lagi, lafaz ataupun disebut sebagai sirah. Ya, lafaz, kata-kata tu. Contohnya apa? Aku rujuk kamu. Suami berkata kepada isteri, aku rujuk kamu. Ataupun mungkin suami menggunakan perkataan lain. Saya ambil awak, jomlah balik. Kalau menggunakan perkataan rujuk, direct, itu dipanggil sarih, jelas, nyata. Tapi kalau menggunakan perkataan secara indirect, tidak nyata, maka dia dipanggil lafaz kinayah. Jadi lafaz ada dua ya murid-murid. Lafaz sarih yang menggunakan perkataan rujuk directly ataupun lafaz kinayah yang menggunakan lafaz yang secara tidak langsung. Manakala hukumnya pula ialah pada asasnya ataupun pada asalnya hukumnya ialah harus, iaitu suami harus merujuk kembali isterinya dengan syarat-syarat tertentu. Baiklah murid-murid, apakah syarat-syaratnya? Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah syarat untuk suami. Suami mestilah Islam. Jika ditakdirkan selepas suami menceraikan isteri kemudian suami tersebut murtad ataupun keluar pada Islam, na'udzubillah, maka tidak bolehlah berlakunya rujuk. Seterusnya ialah suami mestilah baligh, tak boleh kanak-kanak lagi. Mungkin ada kanak-kanak yang dikahwinkan oleh ibu ayahnya, tunggu baligh dahulu barulah boleh rujuk. Dan dalam berakal ya, suami mestilah berakal, tidak gila ataupun siuman. Dan juga kemahuan sendiri, bukannya atas paksaan. Seterusnya, syarat bagi isteri pula ialah isteri mestilah Islam. Isteri telah disetubuhi oleh suami, maksudnya telah berlaku hubungan seksual antara suami isteri tersebut. Kemudian, bukan cerai secara fasakh ataupun khuluk. Okey, fasakh ialah perceraian, fasakh ialah pembatalan perkahwinan oleh mahkamah, manakala khuluk ialah perceraian dengan bayaran. Okey, kedua-dua ini tidak ada rujuk. Seterusnya, bukan talak 3. Seperti mana yang murid-murid dah belajar dalam tajuk talak part 2, talak ada berapa? Ya, talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk, juga disebut sebagai talak raja'i. Manakala talak yang ketiga dah tak boleh rujuk lagi dah. Jadi berhati-hati ya, bakal suami ataupun para suami agar melaksanakan hukum hakam yang telah digariskan oleh Islam dalam sistem perkahwinan rumah tangga Islam. Seterusnya, masih dalam tempoh iddah. Isteri tadi masih dalam tempoh iddah. Iddah maksudnya apa? Kita akan belajar nanti dalam tajuk khusus untuk iddah. Iddah ialah tempoh larangan berkahwin bagi isteri yang telah diceraikan.
Seorang isteri yang telah diceraikan ada tempohnya. Tak boleh kahwin dengan lelaki lain. Jadi selagi isteri dalam tempoh iddah tersebut, selagi itulah suami boleh rujuk kepada isteri. Seterusnya, manakala syarat bagi lafaz atau sirah ialah menggunakan lafaz rujuk ataupun yang sama erti dengannya, ya, sama ada sarih ataupun kinayah. Seterusnya, tidak bertaklid. Taklid maksudnya tidak bersyarat. Rujuk suami tadi tak boleh bersyarat. Contohnya, aku rujuk engkau sekiranya engkau mahu. Aku rujuk engkau dengan syarat engkau mesti buat ini, buat ini, buat ini. Tak boleh, ya. Dan seterusnya ialah tidak ditentukan masa. Aku rujuk engkau dalam tempoh sebulan. Aku rujuk engkau dalam tempoh sehari, seminggu, setahun. Tidak ada ditetapkan tempoh masanya dalam rujuk. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat hikmah. Apakah hikmah rujuk ini? Kenapa? Apakah kebaikannya Islam meletakkan rujuk dalam sistem rumah tangga, perkahwinan dalam Islam. Yang pertama, kerana ia bertepatan dengan fitrah manusia yang ingin kembali ke pangkal jalan. Manusia mungkin ada silap, tapi selalunya kita nak kembali ke pangkal jalan. Yang kedua, suami isteri diberi peluang untuk menyambung semula hubungan. Bolehlah mereka membaiki diri dan menyambung semula perhubungan suami isteri tadi. Dalam tempoh rujuk ini juga suami isteri berkesempatan untuk memperbaiki kelemahan diri dan kesilapan yang lalu. Ialah bukan semua manusia perfect, mungkin ada kesilapan-kesilapan. Jadi rujuk ini dapat memberi kesempatan daripada pihak suami dan isteri untuk membaiki kelemahan diri dan seterusnya berpeluang pula untuk menyambung semula hubungan suami isteri dan dapat memberikan ketenteraman jiwa. Semoga ada kebaikannya. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.